Baik, Kementerian Sumber Manusia Kesuma meluaskan inisiatif pembangunan modal insan kepada penduduk Pulau Gaya Kota Kinabalu menerusi program sentuhan Kesuma di bawah Bayu. Program diadakan bersempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2025 yang bertemakan pembelajaran tanpa sempadan. Program yang disempurnakan Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong ini mencerminkan komitmen Kesuma dalam memastikan peluang pembelajaran sepanjang hayat dan latihan dapat diakses di kawasan terpencil. Lebih 450 penduduk dari Kampung Gaya, Kampung Lok Urai, Kampung Torong Logong dan Kampung Kesuapan menyertai sesi latihan yang direka khusus untuk golongan wanita, belia dan pelajar. Ia termasuk bengkel keusahawanan gubahan bunga, pemasaran digital dan dropshipping serta sesi motivasi kecemerlangan akademik. Dalam ucapannya, Steven Sim mahu pegawai dari setiap agensi di bawah Kesuma sentiasa turun padang ke kawasan pedalaman untuk memberi perkhidmatan yang sepatutnya termasuk latihan kemahiran. Penduduk Kampung Pinasang Tamu Darat Kota Belud kini menikmati kemudahan tamu desa yang baharu. Tamu bernilai RM250,000 ini turut dimanfaatkan untuk pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Premis ini mula dibina hujung tahun lalu dan siap sepenuhnya awal tahun ini, kini digunakan untuk tamu mingguan setiap Sabtu. Saya amat yakin lebih banyak kemudahan komuniti seperti ini dapat kita bina di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu usaha kita memberi fokus tambahan kepada keperluan di Sabah dan Sarawak, dan saya sangat menghargai kerjasama dan pengiktirafan yang amat berhormat Perdana Menteri kepada program yang kita laksanakan ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas Majlis Perasmian Tamu Desa di Kampung Pinasang Tamu Darat, Kota Belud. Tamu desa dijalankan setiap minggu, iaitu sekali dalam seminggu, iaitu hari Sabtu, dan memang mendapat sambutan yang sangat baik dari seluruh komuniti. Mereka dapat menjual hasil-hasil pertanian, produk-produk daripada hasil pertanian, ternakan semua, dan inilah yang dapat membantu seluruh komuniti di kampung ini. Tahun ini RM20 juta diperuntukkan bagi pembangunan premis tamu desa di seluruh negara, termasuk tambahan RM10 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam program Madani Rakyat di Tawau Mei lepas. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Tusin mengadakan majlis jamuan teh sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Majlis berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Majlis dimulakan dengan bacaan doa yang dipimpin Timbalan Mufti Sabah Ustaz Abdul Razak Hamdin. Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salang. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam dan Datuk Syekh Helmi Yahya serta barisan Menteri dan Pembantu Menteri Kabinet Negeri. Unit Sembelihan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Halal Hub giat melaksana pematuhan penyembelihan di setiap rumah sembelihan berdaftar di seluruh negeri. Ini bagi memastikan kaedah penyembelihan benar-benar patuh hukum syariat yang ditetapkan. Auditor Halal dan Ketua Unit Sembelihan MUIS Halal Hub Syarif Suhaimi Syarif Miasin berkata pemantauan dibuat dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah. Di list kita ada berapa ratus rumah sembelihan yang sudah berdaftar di bawah MUIS Halal Hub di Jakim. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan veteriner bersama buat pemantauan. Inilah bila kita buat pemantauan, kita sudah amanahkan kepada yang ditugaskan, contoh kepada penyelia halal dan juga halal cika dan juga tukang sembelih. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM. Dalam perkembangan berkaitan, beliau mengingatkan penduduk kampung dan jemaah masjid yang akan melaksanakan ibadah korban sepanjang sambutan Hari Raya Aidiladha agar menggunakan khidmat penyembelih yang dilantik. Untuk ibadah korban ini kita tidak tetapkan. Kita cuma bagi musyawarah bagi kepada siapa penduduk kampung ataupun kepada ketua-ketua kampung ataupun imam-imam
imam-imam yang sudah dilantik daripada mereka. Dan juga kalau orang yang tidak dilantik tetapi dia ada sudah dikenali siapa orang itu dan juga dia pakar dalam bidang penyembelihan tersebut. Ikatan Penulis Sabah IPS melaksana pelbagai aktiviti dalam usaha pembudayaan ilmu menerusi penulisan dan pembacaan dalam kalangan masyarakat. Ketua 1 IPS Awang Abdul Muiz Awang Marusin berkata, ia termasuk menganjurkan pelbagai program penulisan dan penerbitan selain bengkel penerbitan buku. Projek berkenaan membuka peluang kepada peserta mempelajari pengetahuan dalam menerbitkan buku sendiri maupun secara berkumpulan. Sempena Minggu Latihan Kebangsaan yang TW 2025, kita mendukung Syadikop untuk kali keduanya selepas tahun lalu kita berjaya mengadakan bengkel Sepanggar Berpantun. Rata-rata guru yang datangnya daripada pelbagai option, tapi mereka ni memang mencintai bidang penulisan. Beliau ditemui RTM dalam bengkel penerbitan buku di Dangau Sastra, Manggatal. Sebagai seorang guru bahasa Melayu, saya memang berminatlah dalam penulisan dan saya rasa bengkel begini memberi peluang kepada saya untuk menimba ilmu dari segi bagaimana menerbitkan buku. Jadi kebetulan sekarang masa cuti, memang kita boleh melakukan sesuatu yang bermanfaatlah pada masa cuti ini. Sebenarnya banyak perkara, banyak manfaat yang kita ikuti dalam program hari ini sebab kita banyak mendapat ilmu yang baru, terutama sekali daripada segi tata cara penyusunan manuskrip dan sebagainya, dan juga untuk menerbitkan. Kalau sebelum ini kita tahu terbit saja kan, jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kita mendapat suatu ilmu yang cukup bermanfaat kepada diri kita. Sementara itu, penasihat IPS Syukur Husin atau nama penanya Hashudah Abadi memberitahu IPS mencapai pelbagai kejayaan selepas 35 tahun melayari pentas doktrin penulisan, sastra dan kreatif. Antara pencapaiannya penganjuran program berimpak tinggi. Ini termasuklah eksplorasi kreatif Sepanggar Membaca, Kembali ke Akar, Bengkel Penulisan Kreatif dan Hadiah Puisi K Bali selain pelancaran Wawasan Penulis Sabah WPS 2030. Dalam pada masa yang sama, kita juga merancang program-program yang melalui 6 inisiatif yang telah kita ada dengan Ikatan Penulis Sabah. Yang saya boleh sebut itu seperti Puisi Adalah yang merangkumi 4 program kami, iaitu Wacana, Sayembara, Penerbitan dan juga Sayembara. Mengenai WPS 2030, Syukur berkata ia diwujudkan bagi memastikan kesinambungan sastra Sabah mencapai peringkat antarabangsa, memperkukuh ekosistem penulisan dan penerbitan di negeri ini. Antara petunjuk prestasi utama ditetapkan ialah peningkatan jumlah penulis muda menerbitkan 100 buku berkualiti menjelang 2030. Selain program latihan kepada 1,500 peserta dan memperluas pasaran karya Sabah sekurang-kurangnya di 5 buah negara. The Crocker Range Festival TCRF musim ke-8 akan diadakan di Dataran Keningau bermula 26 hingga 29 Jun ini. Penganjuran kali ini dijangka menjadi tumpuan utama pelancong dan pencinta budaya dari seluruh negara. Menurut pengerusi penganjur TCRF 2025, Rafi Robert, acara ini platform penting dalam meraihkan dan mempromosikan kekayaan budaya etnik di pedalaman Sabah. Pelbagai aktiviti kebudayaan dan komuniti diadakan termasuk persembahan seni, pertandingan kraf, sukan tradisional, pameran produk serta program utama iaitu Miss dan Mr. Crocker Range. Penganjuran TCRF 2025 bukan sekadar sambutan kebudayaan, sebaliknya sebahagian daripada usaha menyokong dasar kerajaan negeri dalam membangunkan industri pelancongan. Festival ini turut membuka peluang kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka secara langsung kepada pengunjung sekaligus memberi impak positif terhadap ekonomi komuniti luar bandar.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.